Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Salam Ramadan. Untuk kali ini kita akan bincang satu topik, bagaimana emas dapat mengukuhkan keuangan peribadi kita, setiap daripada kita. Okey, dan bagaimana, adakah emas ni sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau nak beli emas berapa banyak tuan-tuan puan-puan patut beli emas. Okey, itu topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, bagi siapa yang belum kenal saya, nama saya Muhammad Zulkifli Syafiee. Saya adalah dealer emas Public Gold, iaitu syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia. Dan sekarang ni beroperasi di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, dan kita ada di Miri untuk market di Brunei. Dari sudut pengalaman, saya bukanlah orang yang paling expert tentang emas. Yang paling expert ialah guru saya, Encik Syukur Hashim. Tapi saya ada pengalaman membimbing lebih daripada 5,000 penyimpan emas di Malaysia, Singapura, di Brunei dan di Indonesia. Hari ini saya di Jogja, Indonesia. Saya baru sampaikan seminar tentang emas di Jogja dan di Kelantan. Besok saya akan fly ke Jakarta. InsyaAllah nanti akan sambung seminar di Jakarta, dan di seterusnya nanti awal bulan Jun di Surabaya. Okey. Jadi tahniah kepada sahabat-sahabat yang ikuti live kita pada tengah hari ini. Ini mungkin live saya yang pertama untuk bulan Ramadan ni. Dah lama dah saya tak buat live. Okey. Jadi hari ini kita akan bincang, okey, lagi satu, dari sudut penulisan, saya ada menulis satu buku bertajuk Wang Emas, dan buku yang terbaru saya bertajuk Misi Bebas Hutang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut pengalaman, saya lebih kepada bagaimana emas membuatkan kita lebih kaya. Okey, saya bukan cakap tentang emas stand alone. Sebab tuan-tuan, emas ni hanyalah satu daripada banyak alat kewangan. Tuan-tuan beli emas ke, tuan-tuan beli saham ke, beli property ke, unit trust, akhir sekali tuan-tuan nak kaya. Okey. Jadi emas hanyalah satu daripada alat kewangan. Seolah-olah tuan-tuan nak membina sebuah rumah. Jadi emas hanyalah satu daripada alat untuk membina sebuah rumah tadilah. Kekayaan rumah tu ibarat kekayaan lah. Okay. Dan dari sudut alat, tuan-tuan, bila kita bincang tentang alat kewangan, dia tak ada yang perfect. Setiap alat tu dia ada kelebihan, dia ada kekurangan, dan dia ada fungsi dia tersendirilah. Emas ada kelebihan dan emas ada kekurangan, dan emas ada fungsi tersendiri. Property ada kelebihan, ada kekurangan, ada fungsi tersendiri, dan semua aset kewangan yang lain pun tidak ada perfect. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada fungsinya tersendiri. Jadi dalam konteks kita nak membina kekayaan, dia tak ada istilah pelaburan yang terbaik. Dia tak ada istilah alat yang terbaik, tak. Kita kena guna pelbagai alat. Okay? Tapi alat yang terbaik ialah alat yang kita ada ilmu tentangnya lah. Kalau emas terbaik kalau tuan-tuan perempuan ada ilmu, property pun terbaik kalau tuan-tuan ada ilmu, saham pun terbaik kalau tuan-tuan ada ilmu. Tak ada ilmu, semua pun tak baik. Okay? Jadi yang membuatkan kita kaya dengan semua alat kewangan tu ialah bukan alat tu sendiri, tetapi ilmu kita tentang alat tersebut. Okay? Apa yang membuatkan kita lebih kaya, kewangan kita jadi lebih baik dengan emas ialah ilmu kita tentang emas. Tadi saya baru dapat satu WhatsApp daripada seorang penyimpan emas. Dia bukan penyimpan emas Public Gold lah. Dia beli emas, main beli saja. Lepas tu jenama lain. Lepas tu dia contact saya. Macam mana dia nak jual emas ni. Dia kata syarikat emas tu dah tak ada, ejen tu pun dah tak aktif. Macam mana nak jual? Saya rasa menyesal beli emas sebab saya nampak emas ni tak untung. Okay, saya senyum sajalah. Saya bagi tahu kepada dia, kata, saya bagi tahu yang membuatkan kita untung dengan emas bukan emas tu, tapi ilmu kita tentang emas. Kalau tuan-tuan perempuan beli emas dan ada ilmu, harga emas naik, tuan-tuan happy. Harga emas turun, tuan-tuan lagi happy. Sebab bila kita ada ilmu, kita tahu nak buat. Harga naik apa nak buat, harga turun apa nak buat. Tapi bagi siapa tak ada ilmu, naik pun susah hati, turun pun susah hati. Bukan salah emas, salahnya kita sebab tak ada ilmu. Okay? Jadi bagi siapa-siapa yang join tengah hari ni, tahniah semua yang join. Encik Sabri, Encik Betromius, Cik Gohans daripada Brunei, Kak Yang, Cik Hafiz, Puan Sharifah, Cik Faiz, semualah. Saya tak sempat sebut, nanti habis masa sebut nama je. Okey, semua yang join, tahniah saya ucapkan. Jadi ambil peluang ni untuk kalau ada soalan tulis dekat situ lah. Okey, siapa yang join, komen di bawah ni, tuan-tuan join daripada mana.
supaya saya tahulah tuan-tuan sedang ikuti lah. Sebab bila kita buat Facebook Live, saya tak ada orang ni sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan bagi feedback, at least saya tahu saya tengah communicate dengan tuan-tuan dan puan lah. Okay. Okay, Pak Syuk daripada Miri, Tahniah join. Okay. Okay, sekarang ni tuan-tuan, okay, kita masuk topik yang kita nak bincangkan pada hari ni ialah bagaimana emas dapat membantu kita mengukuhkan kewangan. Okey, pertama sekali tuan-tuan, kita kena tahu hala tuju keuangan. Okey. Setiap orang semua nak kaya semua nak kaya. Okey, jadi tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan kena define kekayaan yang tuan-tuan maksudkan tu bagaimana. Okey. Sebab jadi saya dalam penulisan saya pernah sampaikan bagaimana step-step kewangan lah, tahap kewangan. Bagi saya, setiap kita yang bekerja mesti ada satu matlamat target kewangan. Satu hari nanti kita tak kerja pun kita ada duit. Betul tak? Kita tak kerja pun kita ada duit. At least tuan-tuan ada target tu, at least ketika tuan-tuan dan perempuan dah umur pencen. Umur pencen 50 tahun, 60 tahun, tak kerja pun kita ada duit. Okay. Sekarang ni persoalannya berapa banyak duit yang tuan-tuan rasa perlu ada untuk untuk tak kerja pun ada duit tadi, untuk bebas. Tahap tu dinamakan tuan-tuan, dinamakan financial freedom ataupun bebas kewangan. Kita kena ada target tu dulu. Okay. Dalam seminar-seminar saya akan tunjuk bagaimana calculation yang dikatakan cukup untuk tuan-tuan capai financial freedom. Okay. Jadi itu matlamat yang tak akhir lah di sudut keuangan. Sebenarnya keuangan tu pun, kekayaan tu pun hanyalah alat. Dia bukan matlamat dalam kehidupan. Kita perlukan duit untuk membina kehidupan kita di dunia dan kejayaan kita di akhirat. Kekayaan tu bukan matlamat sebenar. Kekayaan tu hanyalah alat. Okay? Dia bukan matlamat. Okay? Tapi dari sudut kewangan kita kena ada matlamat lah. Dia kena ada target lah. Okay? Jadi target terakhir yang sepatut setiap kita kena ada ialah capai bebas kewangan. Bagaimana nak bebas kewangan tu sesi lain lah. Okay? Tapi asas dalam membina kekayaan tuan-tuan mesti bermula dengan dipanggil stage yang pertama dipanggil positive cash flow. Aliran tunai positif. Maksudnya setiap bulan kita ada tabungan setiap bulan, ada simpanan setiap bulan. Kalau asas dalam membina kekayaan selepas tuan-tuan dapat ilmu ialah menyimpan sebahagian daripada pendapatan penghasilan setiap bulan secara berdisiplin. Okay? Dia bukan berapa besar pendapatan yang kita dapat, bukan berapa besar penghasilan. Orang Indonesia bilang penghasilan, bukan berapa besar penghasilan, tetapi berapa banyak tabungan ataupun simpanan setiap bulan. Apa yang kalau tuan-tuan, kalau pendapatan kita besar, katalah 10,000 setiap bulan. Okay? Indonesia kalau 10,000 mungkin berapa juta? 30 juta? Mungkin 30 juta, okay? 30 juta rupiah, okay? Katalah pendapatan 10,000, besar, pendapatan tu memang besar, tapi belanja setiap bulan pun 10,000. Maksudnya, akaun kita ni jadi tempat transit, duit masuk, duit keluar. Cash flow-nya zero, maksudnya tak ada tabungan, okay? Lagi malang kalau pendapatan 10,000, belanjanya 10,000, RM1. Setiap bulan kita terhutang RM1. Mana datang RM1? Kad kredit mungkin, ansuran beli ansuran mudah mungkin, personal loan mungkin, jadi terlebih belanja. Ramai orang sebenarnya terlebih belanja tuan-tuan. Ramai yang terlebih belanja. Saya dapat tahu bila saya jumpa banyak kes kewangan lah. Okay. Jadi kita sambung Okay. Jadi pertama sekali kita kena make sure positif. Okay. Walaupun RM1 dia tetap positif. Okay. Okay. Jadi kita sambung sekejap. Ada ni lah. Cleaning, tak apa, kita sambung. Okay. Okay, mesti positif. Jadi setiap bulan mesti menyimpan. Jadi kalau ikut guru kewangan tuan-tuan, mesti menyimpan at least berapa banyak? Minimum 10% setiap bulan. Minimum 10%. Okay, kalau tuan-tuan nak lebih cepat kaya, lebih cepat mencapai tahap financial freedom, tuan-tuan kena letak target 30%. Mungkin sampai 50%. Okay. Apa yang kita simpan, itulah yang membuatkan kita lebih kaya. Apa yang kita belanjakan, itu membuatkan orang lain lebih kaya. Okay. Jadi apa yang penting ialah berapa banyak kita simpan, bukan berapa banyak kita dapat setiap bulan. Bukan berapa besar gaji, tapi berapa banyak tabungan setiap bulan. Okay. Seterusnya, okay, katalah tuan-tuan berpendapatan isi keluarga sebanyak
5,000 setiap bulan. Okey, pendapatan 5,000. Jadi tuan-tuan kalau ikut 10%, simpanannya sebanyak 500. Okey. Jadi tuan-tuan dia masalahnya bila kita simpan 500 setiap bulan, bulan ke-10 sepatutnya dalam simpanan kita ada 5,000. Okey, sepatutnya. Tapi saya percaya majoriti daripada orang yang menyimpan duit dalam akaun bank, bulan yang ke-10 tak ada 5,000 dalam akaun. Okey. Sebab apa? Simpan awal bulan, akhir bulan, bukan akhir bulan pertengahan bulan dia keluar balik. Especially nak raya ni. Okey, especially nak raya. Jadi simpan sikit-sikit sekali keluar banyak. Sebab tu istilah dinamakan simpan sikit-sikit lama-lama masih sikit. Okey. Jadi sebab tu guru kewangan sebut bila tuan-tuan perempuan simpan duit dalam bank, akaun bank, dia mesti simpanan itu dinamakan simpanan untuk dilupakan, forgotten saving, simpan dan lupa, jangan diingat-ingat. Lagi tuan-tuan ingat, lagi cepat duit tu habis. Okey, simpan dan lupa. Kalau saya dulu sebelum saya kena emas, saya buat potongan gaji masuk dalam macam tabung haji. Tapi tabung haji tu kena sulitkan pengeluaran. Kita keluar tu hanya pakai buku saja. Tak boleh pakai ATM machine. Kalau tuan-tuan link dengan ATM machine mana-mana bank, itu dah tak jadi simpanan untuk dilupakan. Sekejap je duit tu habis walaupun simpan dalam tabung haji. Okay? Jadi antara caranya, tuan-tuan jangan link dengan kad ATM. Mungkin tuan-tuan boleh hantar saja buku balik kampung atau boleh bakar saja buku tu. Okay, nanti tuan-tuan ada emergency, tuan-tuan buat report, buat buku baru. Okay, sebab kita tak boleh ada duit yang banyak dalam akaun, lagi banyak duit kita dalam akaun, lagi besar godaan kita untuk berbelanja. Sebab tu masalah dari sudut tabungan bila kita simpan duit dalam akaun bank. Tapi tuan-tuan, bila saya kenal emas, apa yang bagus tentang emas ni, dia mengelak daripada kebocoran simpanan. Contohnya tuan-tuan, saya suka ajar mulakan menyimpan dengan 1 gram 1 bulan. Emas 1 gram 1 bulan. Ni contoh emas 1 gram. Ni keluaran Public Gold. Okay, ni emas 1 gram. Jadi tuan-tuan boleh mula 1 gram setiap bulan. Okay. Jadi simpan 1 gram 1 bulan. Kalau ikut 10 bulan, simpanan tuan-tuan sepatutnya ada 10 gram emas. Tapi tuan-tuan, pengalaman saya bulan ke-10 ramai penyimpan emas, majoriti saya boleh katakan majoriti, bulan ke-10 bukan ada 10 gram. Dia ada lebih daripada 10 gram. Bahkan saya rasa ada penyimpan emas bulan ke-5 sudah lebih 10 gram. Sebab apa? Sebab emas ni, naluri kita pada emas ialah kita suka kumpul. Kita suka simpan, kita nak sorokkan, tak nak bagi orang tahu. Naluri kita pada emas ialah untuk disimpan, untuk dikumpul. Kita rasa sangat happy kalau simpanan kita bertambah, makin banyak. Kita rasa sangat happy. Kalau kita tengok bertambah, wah kita nak tambah lagi, nak belanja, oh minta maaf. Kita tak akan fikir nak belanja emas ni. Kita rasa nak tambah lagi ada. Jadi sebab tu banyak penyimpan emas yang saya dapat feedback dan saya sendiri, banyak penyimpan emas dia ada masalah satu, dia kurang cash. Sebab asyik nak beli emas saja. Jadi cash dia sangat kurang. Okay? Tapi sebenarnya kaedah yang betul tuan-tuan, cash ni kena ada. Tapi bagi saya cukup sekadar 3 bulan pendapatan sebagai dana kecemasan. Kalau gaji tuan-tuan, gaji suami isteri combine 5,000, maksudnya cash bagi saya paling banyak 15,000. 3 bulan gaji. Selebih pada itu tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk emas. Emas ni sebenarnya tuan-tuan dia adalah cash juga, tapi dalam bentuk yang lebih baik. Sebab kalau kita nak pakai duit, kita boleh jual dan dapat duit on the spot, ataupun kita pajak saja, gadai saja dan dapat duit on the spot. Bila nak, lepas tu kita cari duit lah, tebus balik. Okay. Okay, dari sudut pengalaman tuan-tuan, pengalaman peribadi saya simpan emas sejak daripada tahun 2010. Alhamdulillah saya menyimpan emas hampir setiap bulan. Dan hari ni saya belum pernah jual lagi emas saya lah. Okay, hanya beli. Sebab nak jual lah saya sayang walaupun harga dah naik. Saya beli harga emas dulu sekitar RM140 per gram. Hari ni dah 180 lebih. Jual memang untung, tapi naluri kita pada emas ialah nak simpan. Sebab itulah yang membuatkan ramai penyimpan emas lebih kaya. Bukan sebab harga emas naik tapi naluri dia pada emas ialah nak kumpul, simpan, tak nak keluarkan sampai Allah SWT bagi ancaman yang pedih. Simpan emas cukup haul dan nisab. Cukup 80 gram emas, simpan setahun, kena keluarkan zakat. Okay? Berbeza kalau tuan-tuan simpan besi 1 tan tak kena zakat, tapi emas dah kena zakat. Sebab emas satu logam yang berbeza. Manusia bila dapat emas nak kumpul, tak nak keluarkan, Allah Ta'ala paksa keluarkan zakat. Okay? Okay, tahniah siapa yang join. Ni follow daripada siapa ni, Puan Hafizah, Encik Faiz, ramai yang join
Pak Syuk, apa ni? Dulu cash flow saya selalu negatif. Selepas saya sedari cepat-cepat saya betulkan nasihat yang amat berguna. Saya memang buat potongan gaji ke tabung haji namun ia menjadi tempat saya korek semula. Ya, betul. Bukan Pak Syuk saja. Saya pun dulu macam tu lah. Dan semua orang macam tu lah. Walaupun tabung haji tu sebenarnya dah bagus. Tapi kita korek jugalah. Okay. Okay. Okey, sekarang ni okey, itu yang pertama. Jadi emas tuan-tuan, emas ni boleh jadikan pelaburan, investment, dan emas boleh dijadikan saving, simpanan. Tapi bagi saya, tuan-tuan baik mulakan emas sebagai simpanan dulu. Jangan fikir tentang pelaburan, jangan fikir sangat tentang harga. Beli harga naik nak jual. Harga tu tuan-tuan dari sudut jangka panjang, saya boleh katakan confirm akan naik. Saya boleh katakan jangka panjang harga emas confirm akan naik. Bukan saja emas tuan-tuan. Sebenarnya harga barang confirm akan naik. Harga tanah confirm akan naik. Harga rumah confirm akan naik. Apatah lagi emas. Apa faktor semua ni harga semua naik ni? Kita beli contoh karipak pun, kuih karipak pun makin lama makin naik. Apa faktor? Tuan-tuan tak perlu buat analisis, tak perlu study. Harga sama ada harga karipak akan naik atau tidak. Tapi tuan-tuan confirm harga karipak confirm akan naik. Kenapa? Sebab kuasa beli duit makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Jadi kita terpaksa bayar dengan harga yang lebih mahal untuk dapat barang yang sama. Okay? Jadi sebab tu tuan-tuan, emas ni hanyalah tentang persoalan masa saja, harga. Jadi kalau tuan-tuan nak simpan duit untuk jangka panjang, at least untuk 2-3 tahun, tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk emas. Okay? Tuan-tuan nak simpan duit untuk apa? Untuk pendidikan anak-anak, jangka panjang, boleh simpan dalam bentuk emas. Untuk tabungan pergi haji, simpan dalam bentuk emas. Untuk deposit beli rumah, mungkin 5 tahun akan datang, simpan dalam bentuk emas. Sebab emas dia mengekalkan kuasa beli. Tuan-tuan tak perlu risau tentang harga. Tuan-tuan nak simpan emas, okey, bagi yang bujang, mungkin nak buat tabungan untuk perkahwinan, boleh simpan emas. Tapi kalau tuan-tuan nak simpan untuk tempoh 6 bulan, itu bagi saya emas tu tak sesuai lah. Baik tuan-tuan simpan dalam tabung haji ataupun ASB sajalah. Okay. Tapi kalau untuk 2-3 tahun, emas tu memang sesuai. Okay. Tahniah siapa yang join. Cik Noah, emas dengan tanah apa bezanya? Cik Noah, tanah pun bagus. Tanah pun bagus. Saya pun ada tanah sikit. Okay. Tapi tanah ni masalahnya liquidity, kecairan. Bila kita nak pakai duit, kita nak jual, tak mudah nak jual. Okey, ada orang nak pakai duit, tunggu bertahun-tahun nak jual pun tak boleh jual. Jadi, tanah pun kena ada. Tapi kalau nak liquidity, kecairan, emas ni lebih mudah. Okey, lagi satu, apa yang kelebihan emas, kita boleh beli walaupun 1 gram, 1 gram, 1 gram. Kalau tanah, kita tak boleh beli sekaki. Kena beli mungkin berapa, setengah hektar mungkin. Itu kelebihan lah. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan lah. Okay. Tanah pun kena ada nanti nak buat rumah di kampung mungkin. Nak buat tanah pertanian kena ada. Okay. Saya ada sikit lah tanah. Okay. Okay, persoalan seterusnya, bagaimana nak keep track emas yang disimpan untuk tak terlepas untuk bayar zakat. Okay, cara saya macam ni je. Setiap kali kita nak bayar zakat, setahun sekali, saya akan kira berapa banyak emas yang kita ada. Kira lah hari tu. Saya tak kisah sangat berapa lama dah saya simpan emas ni. Tapi yang penting hari saya nak kira zakat berapa. Contoh hari nak kira zakat ada sekilo. Contoh lah. Jadi kita bayar terus lah based on sekilo. Bayar lebih tak apa. Zakat ni. Zakat membuatkan kita lebih kaya. Lagi satu, tentang zakat kita tak perlu risau. Sebab kita tak perlu keluarkan ekstra, duit ekstra. Sebab apa? Sebab bila kita bayar zakat, kita dapat rebate income tax. Jadi siapa bayar income tax langsung tak perlu risau tentang zakat. Sebab income tax tu, cukai yang kita bayar tu kepada lembaga hasil dalam negeri jauh lebih besar daripada zakat yang kita bayar. Okay, tak perlu risaulah. Okay, cara saya macam tu lah. Hari nak kira zakat, saya check berapa jumlah emas ada, bayar terus lah. Okay. Okay, jadi saya dah sentuh dah tadi, emas boleh jadikan simpanan dan emas boleh jadikan pelaburan. Jadi tuan-tuan nak membina kekayaan dengan emas, fokus emas sebagai simpanan dulu. Okay. Emas dia mengekalkan simpanan kita. Pertama sekali, emas dia menutup kebocoran simpanan. Jadi kita simpan, kekal. Bertambah, tak bocor. Simpan dalam bank, bocor. Yang kedua tuan-tuan, yang bagusnya ialah emas dia mengekalkan kuasa beli. Harga emas confirm akan naik dari sudut jangka panjang, tapi saya rasa kuasa beli confirm sama saja. Contoh 1400 tahun yang lalu, ini contoh, ini emas 1 dinar. 1 dinar ni emas ketulinan 999, 24 karat. Berat dia 4.25 gram.
1400 tahun yang lalu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam hadis, Nabi kirim kepada sahabat 1 dinar untuk beli seekor kambing kepada sahabat Nabi nama Urwah. Urwah ni tuan-tuan dia pandai bisnes. Dengan 1 dinar dia boleh negotiate dapat 2 ekor kambing. On the way balik nak jumpa Nabi, nak hantar 2 ekor kambing tu, Urwah dapat jual seekor kambing pada harga 1 dinar. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah, ini 1 dinar, ini seekor kambing dan ini 1 dinar. Jadi Rasulullah doakan dia sukses dalam bisnes. Maksudnya tuan-tuan, market price ketika itu 1 dinar ialah seekor kambing. Hari ni tuan-tuan, 1 dinar di Malaysia harganya sekitar RM800. RM800 masih boleh dapat seekor kambing. Kalau tuan-tuan kambing yang kecil mungkin boleh dapat 2 ekor. Saya datang ke Indonesia tuan-tuan buat seminar ni di Jogja semalam di Kelantan. Saya tanya 1 dinar bisa dapat berapa ekor kambing? Mereka bilang bisa dapat 2 ekor kambing. Kalau kambing ni banyak saiz lah. Okay? Maksudnya lepas 1400 tahun, 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Jadi walaupun harga emas ni bukan naik 100% tuan-tuan. Sejak 30 tahun yang lalu, harga emas dah naik beratus-ratus persen. Sepatutnya kalau ikut percentage tu dah boleh beli mungkin 10 ekor kambing. Tapi tak, dia masih boleh seekor kambing juga. Maksudnya walaupun harga naik, dia hanyalah pertambahan nombor saja. Dari sudut purchasing power, kuasa beli, sama saja. Indonesia bilang daya beli. Okay? Daya beli sama saja. Okay? Jadi tuan-tuan simpan emas, simpan tanah, simpan rumah. Dari sudut kuasa beli, tuan-tuan tak perlu risau. Okay? Okay, persoalan. Jadi emas tadi mengekalkan simpanan dari sudut menutup kebocoran wang, dan yang kedua dia mengekalkan kuasa beli. Dia ada lagi satu, sekejap lagi saya sentuh. Saya tengok soalan dulu. Okay, masa saya ada sikit lagi 10 minit. Okay, saya 30 minit je live. Okay, Cik Noah, terima kasih atas jawapan. Okay, Cik Noah ni sahabat saya di Damai Sadamai. Okay, salam Ramadan. Okay, Cikgu Burhan, Tuan Zul, emas dalam akaun Gap adakah wajib dikeluarkan zakat bila capai 85 gram dalam tempoh satu tahun? Ya, Cikgu Burhan, emas dalam akaun Gap tu adalah sempurna milik. Jadi, walaupun dalam akaun, kita boleh keluarkan bila-bila masa untuk pegang fizikalnya. Itu sempurna milik dan kena zakat seperti biasa. Okay. Cik Syafiq Hussein, di manakah tempat yang elok simpan emas? Fizikal. Okay. Simpan emas fizikal ni, saya secara peribadi, kalau banyak, sewa safe deposit box. Okay, sama ada di bank ada ataupun di private pun ada. Saya suka simpan di private lah sebab office waktu pejabat dia lebih fleksibel. Saya simpan di safe deposit box di bawah Public Go Sunway. Dia kalau di KL lah, di Sunway, nama Royal Safe Deposit Box. Jadi tuan-tuan boleh sewa box setahun dalam 300 ke 500, tengok size lagi besar lagi mahal. Kalau bank lebih murah private lebih mahal. Tapi saya suka private, insurans dia lebih besar. Jadi dalam tu nak simpan emas ke nak simpan harta, apa semua boleh simpan. Okay, simpan, itu yang terbaik. Okay, bagi saya itu yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan simpan setakat sekeping 1 dinar, mungkin 5 gram, ini bagi saya tak payah saya deposit box lah, simpan kat rumah je lah. Sebab emas ni kecil je, tuan-tuan boleh sorok kat mana-mana. Okay, boleh sorok mana-mana, jangan risau. Handphone tuan-tuan tu, iPhone tu lagi mahal daripada emas. Ini baru 1,000 harga dia. iPhone tuan-tuan tu lagi mahal, 4,000 lebih. Tuan-tuan selama je letak atas meja sambil minum gram mamak, relax je kan. Jadi kita psikologi, kita rasa emas ni terlalu mahal, walaupun 1 dinar kita rasa takut nak simpan kat mana. Okay? Tapi satu tips kalau simpan kat rumah, sila tuan-tuan kena bagi tahu waris tuan-tuan simpan kat mana. Kalau tuan-tuan simpan diam-diam tu tak bagi tahu waris, kalau tuan-tuan mati, emas tu diam-diam kat situ. Okay, ini ada kes ada kes. Saya tak sempat cerita lah, memang ada kes. Beli emas 2 juta tak bagi tahu waris, hilang, dan emas dia mati sakit jantung, waris tak tahu mana emas bernilai 2 juta ringgit. Okay, itu yang pertama. Kalau simpan kat rumah, satu kena bagi tahu waris. Suami bagi tahu isteri, tapi isteri selalu tak bagi tahu suami lah, bagi tahu anak pun okey. Dan yang kedua, kalau tuan-tuan simpan kat rumah, jangan simpan banyak tempat, 1-2 tempat cukup. Kebanyakan hilangnya kalau simpan kat rumah ni bukan orang curi, hilang tak tahu letak kat mana. Itu selalulah. Itu pernah berlaku kepada saya jugalah. Simpan sana sini lah, sekali hilang tak tahu mana. Setahun lepas tu baru jumpa. Itu pengalaman saya sendirilah. Okay. Encik Fakhrul Razi, sikit nasihat untuk mahasiswa. Sifu lagi yang buat pinjaman. Okay, mahasiswa, sebelum dapat gaji pertama, baca dulu buku kewangan. Okay, kalau dapat gaji tak ada ilmu kewangan,
makin besar gaji makin banyak hutang. Tapi kalau ada ilmu kewangan makin besar gaji, makin banyak simpanan, makin banyak nilai harta. Jadi bagi mahasiswa bagi saya wajib bacalah buku yang saya tulis. Tajuk dia Misi Bebas Hutang. Cari buku tu dah baca. Buku tu harga RM20 saja. Okay, baca buku tu. Jangan buat kesilapan senior-senior kita yang dah pernah buat kesilapan. Makin lama bekerja, makin banyak hutang, bukan makin banyak harta. Okay, itu nasihat saya kepada mahasiswa. Dapatkan buku baca dulu sebelum dapat gaji yang pertama. Okay, topik. Saya ada satu poin lagi tapi banyak soalan. Okay, tak apa. Yang penting soalan tuan-tuan. Apa hukum ambil insurans atas sewa barang kemas kat bank? Apa hukum? Sekejap housekeeping ya? Saya tak perlu housekeeping. Okey, terima kasih ya. Okey. Mohon maaf interruption. Okey, sekarang ni tuan-tuan, soalan tidak apa hukum ambil insurans bagi sewa barang kemas yang kat bank? Saya ada simpan kat RHB dulu, dia kata tak ada takaful, insurans je ada. Ni saya tak sure nak jawab macam mana. Okay, kadang-kadang kita ambil satu produk, insurans tu dia yang beli, bukan kita beli Jadi itu kena tanya orang yang pakar muamalat. Okey. Kalau ada barang kemas 916, elok simpan atau convert kepada 99? Bagi saya simpan je lah. Bagi saya simpan saja. Emas ni sama je sebenarnya. Okay? Kalau simpan jangka panjang, harga dia akan naik. Simpan je lah. Unless Encik Baihaki nak jadi dealer public gold, modal ada emas, nak convert, nak trade in, itu okey. Okey, apa lagi ni soalan apa hukum? Okey, Mr. Pinggu, Dr. Osman saya confuse zakat emas. Contoh saya ada 90 gram yang dah cukup setahun. Adakah zakat kena 90 gram atau tolak 85? Okey, kalau zakat emas simpanan, dia 100% atas nilai yang kita ada. Kalau lebih 85 gram, ada 85 gram zakat atas 85 gram. Ada 90 zakat atas 90 gram. Tapi kalau barang kemas, dia lain. Dia lebih, dia ikut berapa ni, dipanggil uruf. Okey. Saya setengah negeri mungkin, kalau Kuala Lumpur uruf dia 150 gram. Maksudnya bagi perempuan yang pakai barang kemas, ibu-ibu yang pakai barang kemas, kalau ada 150 gram tu tak kena zakat. Kalau ada 200 gram, zakat dia kena atas 50 gram. Ekstra daripada 150. Uruf setiap negeri dia berbeza. Itu satu topik lain lah, kita boleh bincang nanti. Okey, Cik Hajar simpan di tempat yang tak dicapatkan Malaysia. Okey, itu yang ramai hilang tu. Sebab dia simpan tempat orang yang susah orang jumpa, last sekali dia pun sendiri pun tak jumpa. Okey, secara peribadi beli through Gap perlu withdraw fizikal atau biar dalam account Gap? Okey, ni soalan yang bagus Puan Syamsidah. Bagi saya, kalau puan beli Gap, keluarkan sikit. Keluarkan walaupun sedikit, simpan sendiri. Sebab emas ni aura dia, kita kena pegang sendiri, lihat, sentuh. Baru simpanan tu bertambah. Baru ada feel. Kalau puan simpan dalam akaun tanpa keluarkan emas fizikal, dia tak ada feeling. Feeling dia rasa macam tuan-tuan, puan simpan dalam akaun saja. Okay? Simpan duit dalam akaun. Nak ada feeling, simpan walaupun sedikit ikut yang puan rasa simpan banyak ni okey lah. Tak merisaukan lah. Okay. Siapa lagi yang join? Okay, akhir sekali. Poin yang saya tak akhir. Emas ni tuan-tuan, dia apa yang penting, bagaimana emas mengekalkan simpanan. Emas ni tuan-tuan, kekayaan kita tidak musnah. Kalau tuan-tuan simpan, apa sahaja berlaku kepada ekonomi ataupun politik dalam sebuah kerajaan, sebuah negara, hatta berlaku peperangan sekalipun, nilai dia tak akan hilang. Harta lain tuan-tuan, dia akan tergugat kalau tergugatnya ekonomi dan politik sebuah negara. Tapi emas tidak. Okay. Nilai emas dia berdiri dengan sendiri, tak perlu jaminan sesiapa. Kalau tuan-tuan aset lain, dia ada possibility nilainya jatuh kosong. Worst case scenario adalah peperangan lah. Bila peperangan, tuan-tuan ada tanah ke, ada rumah ke, semua dia dah tak ada nilai, semua kena tinggal. Okay, semua kena tinggal. Dah kekayaan tu hilang terus. Okay, tapi kalau tuan-tuan ada emas, berlaku peperangan pun, tuan-tuan nilai dia masih ada, tuan-tuan boleh bawa lari emas tu, boleh memulakan kehidupan baru di tempat yang baru. Itu sejarah lah. Kalau berlaku peperangan, orang buat lari harta, yang buat lari ialah emas lah. Tapi emas yang boleh buat lari, emas yang macam kecil-kecil macam ni lah tuan-tuan. 1 gram. Tapi ini 1 gram. 5 gram ni boleh lagi. Tapi kalau tuan-tuan ada kilo, itu saya rasa payah buat lagi lah. Okay.
Okey, okey, saya dah habis 3 poin bagaimana emas boleh mengukuhkan kewangan. Yang pertama sekali, emas ni boleh dijadikan simpanan. Salah satu daripada bentuk simpanan. Okey. Yang kedua, emas ni mengekalkan simpanan kita dari 3 aspek. Satu, dia menutup kebocoran simpanan. Okey, supaya simpanan kita menutup kebocoran simpanan. Yang kedua ialah dia mengekalkan kuasa beli, dan yang ketiga ialah kekayaan kita tidak akan musnah. Okey, simpan emas, kekayaan kita kekal di sudut tiga aspek tadilah. Okey. Okey, saya dah cover semua point ni. Okey, sekarang ni tuan-tuan, ada persoalan. Saya jawab dulu soalan. Sekarang ni harga emas tengah rendah. Apa saran tuan-tuan kepada yang baru mula dan berjinak dan menyimpan emas? Okey, sekarang ni harga emas memang murah. Jadi kalau nak mula, jangan tunggu harga lebih murah, beli saja. Harga emas ni tuan-tuan sentiasa orang anggap mahal. Sekarang ni tuan-tuan nak beli katalah 181 hari ni, 181 per gram. Tuan-tuan rasa mahal. Hari ni tuan-tuan akan rasa mahal. Tahun depan kalau saya tanya tuan-tuan 181 mahal atau murah? Tuan-tuan akan cakap murah. Sebab masa tu dah 200 lebih per gram. Okey. Dulu masa saya nak mula 8 tahun yang lalu orang cakap mahal. Masa tu baru berapa tak sampai 140 per gram. Orang cakap mahal. Jadi sentiasa mahal. Okey, emas tak pernah dianggap murah. Zaman nenek kita kahwin dulu, kalau tanya nenek berapa per gram, RM15 per gram. Kita cakap murah. Cuba tanya nenek. Masa tu RM15 per gram mahal atau murah? Nenek cakap mahal juga. Jadi sentiasa mahal. Jadi kalau nak mula, especially harga emas tengah rendah sekarang ni, dia anggap rendah sekarang ni, beli saja. Walaupun 1 gram. Bila tuan-tuan dah beli 1 gram, tuan-tuan dah ada benchmark. Mahal ke murah. Beli dulu 1 gram pertama. Baru tuan-tuan akan faham. Selagi tak mula, memang payah nak faham. Okay. Okey, soalan Pak Syuk. Saya nak jadi Encik Zulkifli yang 100 tu, doakan. InsyaAllah Pak Syuk. InsyaAllah attend semua training Public Gold. InsyaAllah saya akan guide lah. Saya salah seorang daripada mentor untuk dealer Public Gold. Okey, lagi apa soalan? Ada tak kerajaan yang merampas emas rakyat? Ada dulu. Zaman dulu, US. US dia rampas semua emas. Dia dianggap illegal untuk simpan emas. Zaman dulu pun pernah di Afrika pun pernah ada satu zaman, siapa yang memiliki emas, emas tu adalah milik raja. Masa kita jumpa emas mana, itu dianggap milik raja. Rakyat biasa tak boleh ada emas. Zaman dululah, zaman sekarang tak ada lah kot. Okay. Soalan lagi, Encik Azlan, ada gold bar 110 gram tapi nak jual balik tak ada harga. Tak ada harga, 20% nak cash. Itu penting ada ilmu sebab tu tuan-tuan nak beli emas yang terbaik untuk dapat harga yang tinggi, dia kena check 5 kriteria. Kriteria tu saya tak sempat sentuh ni lah. Sebelum beli kena check 5. Dia bukan semua emas tu sama sebenarnya. Sebab ada emas bila kita nak jual harga dia sangat murah. Dipanggil spread ataupun selisih harga. Okay. Okay, itu kalau tuan-tuan ada persoalan boleh tulis di sini. Nanti ada masa mungkin saya buat Facebook live yang lain. Mungkin nanti besok saya ke Jakarta, ada masa Jakarta saya buat live di Jakarta lagi insyaAllah. Mungkin di Jakarta. Tulislah soalan. Saya ada masa saya akan jawab lah. Okey, akhir sekali tuan-tuan dah faham asas simpanan emas, apa nak kena buat. Bagi saya bila tuan-tuan dah faham, mulakan terus. Jangan tunggu betul-betul faham. Nak betul-betul faham, tuan-tuan tak akan betul-betul faham. Saya dah 8 tahun lebih dalam emas ni, saya pun belum betul-betul faham. Sebab kita tak akan perfectnya. Kita ada kekurangan. Always kena belajar. Jadi tuan-tuan dah dapat asas tentang emas, mulakan dulu simpanan emas walaupun 1 gram. Sebab bila tuan-tuan dah mula 1 gram pertama, bila kita dah ada, kita akan lebih faham. Beli emas ni jangan risau tuan-tuan. Beli emas bukan habiskan duit. Beli emas maksudnya simpan duit. Kita hanya tukar saja duit kita dalam bentuk kertas kepada bentuk yang lebih baik, emas, dalam bentuk emas. Emas ni sebenarnya duit yang digunakan sudah beribu-ribu tahun. Kertas ni tuan-tuan hanya baru berapa ratus tahun orang gunakan kertas sebagai duit. Emas ni telah digunakan beribu-ribu tahun sebagai duit. Jadi tuan-tuan nak beli emas patutnya tak risaulah. Bukan kita habiskan duit, tapi kita simpan duit. Okay? Tapi kalau pergi shopping bulan puasa ni, pergi bazar Ramadan, itu habiskan duit. Okay? Okay, itu saja daripada saya untuk ni. Okay, kalau tuan-tuan nak beli emas, saya cadangkan kalau di Malaysia, tuan-tuan beli emas Public Gold lah. Emas Public Gold ni yang emas yang paling senang dia beli, paling senang dijual. Bagi saya paling bagus kalau di Malaysia lah. Ada lagi selain pada Public Gold, mungkin tuan-tuan boleh beli Kijang Emas, Maybank,
ataupun emas fizikal, UOB Bank ataupun Kuwait Finance House. Tapi bagi saya yang terbaik ialah public gold. Bukan sebab saya dealer public gold, tapi pengalaman saya menunjukkan macam tu. Tuan-tuan perempuan boleh cuba emas lain, tapi saya percaya nanti tuan-tuan akan cari public gold juga. Okay, nak beli emas, tuan-tuan cek dengan dealer-dealer public gold. Mungkin kawan-kawan tuan-tuan adalah dealer public gold. Saya dealer public gold, tapi kalau tuan-tuan ada kawan yang memang dealer public gold, beli dengan kawan. Mungkin tuan-tuan dapat tahu Facebook live ni daripada kawan-kawan, cek balik daripada kawan-kawan tersebut. Kalau tuan-tuan memang follower saya, boleh contact saya, nombor telefon saya boleh tengok di Facebook page saya ni lah. Okey, contact masing-masing, mulakan dulu walaupun 1 gram. Dengan public gold tuan-tuan, dengan adanya public gold, syarikat pengeluar emas yang terbesar di Malaysia hari ini, saya boleh katakan now everyone can buy gold. Sebab dengan public gold, student pun boleh beli. Dengan modal RM100 pun tuan-tuan boleh mulakan simpanan emas. Okey, itu saja daripada saya. Tahniah yang ikuti live hari ini. Jadi kalau tuan-tuan rasa sharing saya hari ini sangat bermanfaat, tuan-tuan share, klik share, button share. Mudah-mudahan kawan tuan-tuan punya friend and follower pun dapat belajar ilmu yang sama. Saya bagi ilmu, saya dapat pahala. Tuan-tuan share ilmu yang saya sampaikan pun tuan-tuan akan dapat pahala. Dan tuan-tuan nak ikuti lagi, tak nak terlepas Facebook live saya akan datang, pastikan klik like dan see first Facebook saya, Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okay, sebarang kekurangan saya mohon maaf. Salam daripada Jogja. Selamat tengah hari dan salam Ramadan bagi rakan-rakan yang Muslim. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.